A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayahanda bonda yang dimuliakan, apa khabar semua? Saya berharap sangat tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala menaungi kehidupan anda dengan barakah. Kerana kita ingin mencari sumber yang paling barakah dalam kehidupan, iaitu kita ingin install, kita ingin Al-Quran itu bersebati dengan diri kita sendiri. Kerana kita yakin tuan-tuan dan puan-puan, ya, kalaulah nanti hari kiamat kita susah, ya, kita harap sangat kita bawa Al-Quran dalam minda, dalam kehidupan, kita hafal betul-betul, kita harap waktu tu Al-Quran menjelma semula. Menjelma semula sebagai backup kita, iaitu dalam bentuk syafaat, membantu kita nanti untuk lebih mudah menghadapi urusan-urusan yang sukar di sana suatu hari nanti, insya-Allah, ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, apa khabar dengan hafalan anda setakat ni? Setakat ni kita dah hafal 6 baris tuan-tuan dan puan-puan. Dah 2 hari. Kita dah hafal 6 baris. So, hari ni kita akan tambah lagi baris seterusnya, iaitu daripada ayat yang ke-6 sampailah ayat yang ke-8 surah Al-Mulk. 3 baris. Seperti yang anda tonton sekarang, ya. Jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, ya. Setiap hari sewaktu anda dah habis, jangan lupa untuk tasmi' dengan saya. Ya, pastikan tasmi' itu cantik bacaannya. Kalau tak cantik, ya, letakkan diri sendiri. Maknanya kita letakkan satu kewajipan dalam diri sendiri. Saya tak akan tidur sampai saya dapat rakam hafalan 6 baris saya dengan baik. Kita kena letakkan diri sendiri, obligation tu, ya. Kita tak wajib kan, ya. Hafalan ni tuan-tuan punya, tuan-tuan, ya. Saya alhamdulillah dapat surah Al-Mulk. Ya, so kita punya tu kita cuba wajibkan sebab kita nakkan betul-betul serius tentang nak mendapatkan manfaatnya, insya-Allah, ya. Baik, kali ini kita akan hafal ayat 6 sampai ayat 8. Seperti biasa, kita akan ikut proses. Proses yang pertama, kita kena cantikkan tajwid, betulkan tajwid, ya, bagi ayat ini familiar. Kita senang nak sebut. Tak adalah nanti masa hafal gagap-gagap. Kita tak nak nanti apa yang kita hafal tu yang hafalnya yang benda yang gagap. Yang salah tajwid, yang salah baris. Problem nanti tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa yang kita salah ni akan berkekalan lama-lama sampai bila-bila. Kita tak nak hafal benda yang salah, ya. That's why kita kena check tajwid dahulu. Anda semua bersedia? Saya akan baca, anda boleh follow sama-sama, ya. Jom kita start. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي minta maaf, saya baca semula. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita dah habis step pertama. Anda baca 3 kali, ya, nak bagi familiar ayat-ayat tersebut. Sekarang kita masuk step kedua, kita tengok tadabbur. Cuba fahami ayat ini. Walilladzina kafaru birabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Semalam kita dah bercerita tentang Allah SWT bagi kita satu bentuk benchmark tentang ahsanul amala itu bagaimana. Sebab ahsanul amala ini buat kerja betul-betul ni sangat penting kerana ia menjadi kunci untuk kita mendapat barakah dalam kehidupan, ya. Kemudiannya di sini Allah SWT bagi tahu kita kunci nombor 2. Bagaimana barakah tu boleh hilang pula. Apa yang menyebabkan kalau kita nakkan barakah tapi barakah tak dapat. Barakah tak nak kawan kita. Walaupun mungkin kita dah ahsanul amalah, barakah masih tak datang. Maksudnya apa? Duit dah banyak tapi hati masih tak tenang. Anak dah ada orang tak ada anak lagi. Tapi anak kita tu yang banyak mungkin melawan cakap, tak ikut kata, degil dan sebagainya. Dah ada isteri tapi rumah tangga mungkin ya tak berapa aman. Maknanya barakah tak ada tuan-tuan dan puan-puan, ya. Barakah tak ada. So kata Allah Subhanahu Wa Taala, punca barakah yang paling besar, kenapa barakah tak nak hinggap dalam kehidupan adalah perangai kufur.
Walil ladina kafaru bi rabbihim azabu jahannam, ya. Kufur ni ada dua. Satu, kufur total kepada Allah SWT, iaitu orang kafir, orang yang tak nak mengaku Tuhan itu sebagai Tuhan. Ada satu lagi kufur, ini banyak berlaku kepada kita pula, iaitu orang Islam, yang dipanggil sebagai kufur nikmat. Ada kufur bab tu, ada kufur bab ni. So kita mungkin bab kufur yang besar ni kita tak buat, tak syirik dan sebagainya, tapi kita takut kita kufur nikmat. Dan kufur-kufur macam ni Allah SWT tak suka. Sebab penghujungnya nanti memang kehidupan mereka itu akan habis di neraka, tempat yang langsung tak ada barakah. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Kejap lagi kita cerita. Tapi sekarang ni Allah SWT sedang inform kita kena jaga lifestyle, jangan sampai kita kufur nikmat. Kerana orang yang kufur nikmat akan dibalas oleh Allah SWT dengan 3 perkara, tuan-tuan dan puan-puan. Pertama, dia akan masuk dalam neraka jahanam. Yang keduanya, dia dimasukkan bukan keadaan baik, tapi dia akan dilemparkan ulku fiha, menyerit kita, sami'u laha syahiqa wa hiya tafur, sampai kat bawah tu menggelegak kita, kena apa? Kena goreng. Itu perkataan dia, kena goreng dengan neraka jahanam. Ya, neraka jahanam pula meletup. Takut kita, tuan-tuan dan puan-puan, takut, ya. Sangat-sangat takut. So Allah SWT bagi tahu kita perkara yang agak menakutkan ni, bukan nak menakutkan kita, tapi manusia macam tu, tuan-tuan dan puan-puan, dia motivasi hidup dia ni ada dua, satu stick, satu carrot. Kalau kita sebut dalam psikologi lah, ya. Satu stick, satu carrot, satu ganjaran, satu lagi amaran. Ya, satu kita bagi pahala, satu lagi kita bagi tahu dosa, satu syurga, satu neraka. Ada orang tertarik nak melakukan amal soleh sebab dia nak kejar syurga. Tapi ada orang kadang-kadang bila kita beritahu di syurga, dia buat dek, tuan-tuan dan puan-puan. Dia buat dek. Bila beritahu pahala, dia buat dek. Ya. So Allah SWT bagi satu lagi teknik motivation. Nama dia apa? Kita sebut sebagai tu carrot. Bukan carrot, stick. Stick motivation. Maknanya nak pukul. Nak pukul dengan apa? Dengan neraka. Bagi dia ancaman. Kadang-kadang bagi kena ancaman baru dia nak segar. Betul tak? Anak kita macam tu juga. Masa waktu kita kejut anak kita kan macam tu, tuan-tuan dan puan-puan. Kadang anak saya panggil pelan-pelan, ya bangun, ya bangun, usap-usap dia kan, bangun pelan-pelan. Tapi macam tu lah, berpusing-pusing buat tak tahu. Lama-lama dia cakap kalau tak bangun dalam masa 5 saat, baba akan ambil rotan. Ambil je rotan, bukan rotan pun. Dia dengar rotan tu bangun, tuan-tuan, senang dia pergi mandi. So manusia memang macam tu, ya. Tapi kita kat sini kita tahu kita tak nak masuk neraka, so ayat ni tak adalah nak menakutkan kita, betul tak? Tapi dia akan membantu kita untuk lebih berhati-hati dalam menentukan lifestyle kehidupan kita sekarang. Jangan kufur. Kena syukur. Ini antara cara kita bersyukur, menghafal Al-Quran, insya-Allah, ya. Syukur dengan kemampuan minda yang Allah SWT berikan, syukur dengan cukup banyak nikmat yang Allah SWT bagikan, ya. Boleh bercakap, boleh mendengar, semua kita gunakan untuk bercakap Al-Quran, mendengar perkara yang baik daripada Al-Quran, insya-Allah, ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, itu lebih kurang antara tadaburnya. Sekarang ni kita tengok kepada nak menghafal. Bila nak menghafal, seperti biasa kita kena potong dahulu biar kita tahu, ya, secara jelas di mana tempat yang kita nak hafal secara satu persatu. Saya potong dekat sini sebagai panduan. Anda boleh tulis perkara yang mungkin lebih kurang sama di Quran hafalan anda. Mula-mula kita boleh potong dekat Birabbihim. Kemudiannya potong dekat Jahannam. Kemudiannya Masir. Selepas tu anda boleh hafal Iza ulku fiha. Kemudiannya sambung sampai Sami'u laha syahiqa wa hiya tafur. Ya, nampak pendek. Kalau anda boleh, anda sambung sampai ujung. Tapi kalau tak boleh berhenti dekat syahiqa. Lepas tu boleh berhenti dekat tamayazu. Kemudiannya minal ghaiz. Nampak pendek. Kalau anda okey, anda terus sambung sampai ke ghaiz, ya. Kemudiannya sampai faujun. Kemudiannya boleh potong dekat khazanatuha, and then anda habiskan sampai nazir, ya. So bila kita dah tahu tempat yang kita nak menghafal, ya, kat mana kita nak potong, kita start hafal. Macam biasa, 3 baris baca, 3 kali baca. Walilladina kafaru birabbihim, walilladina kafaru birabbihim, walilladina kafaru birabbihim. Pandang, lepas tu tak pandang. Lepas tu masuk pula azabu jahannam. Ulang perkara yang sama. Yang ni saya dah terangkan lebih awal, anda dah tahu, betul tak? Dah habis ni tuan-tuan dan puan-puan, kita hafal pagi-pagi. Bila dah habis, apa yang perlu kita buat? Kita baca lebih kurang 10 kali. Lepas tu solat subuh. Dalam solat subuh pun baca lagi, ya. Kemudian buat kerja macam biasa. Buat kerja macam biasa sampai je Zuhur. Memang kena stop. Sebab kita orang Islam kena sembahyang Zuhur, betul tak? Ambil peluang waktu stop tu untuk kita kukuhkan ingatan.
Itu caranya ya. Mengulang waktu zuhur, asar, maghrib dan juga isyak sebelum, semasa, selepas. Yang ni saya dah terangkan dalam video sebelum ni. Dan jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, waktu malam sebelum tidur tasmik dengan saya. Dengan cara bagaimana? Anda rakam suara anda ya. Dan satu lagi tuan-tuan dan puan-puan yang saya nak share. Dalam baris ini, kat mana tempat susah? Ni saya nak share. Mungkin susahnya dekat sini. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Situ susah sikit sebab kalimahnya jarang kita sebut dalam Al-Quran. Dan kemudiannya bunyi dia pun pelik sikit. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Kan? Pelik sikit bunyi dia. Kadang-kadang kami dapati anak murid kami dekat sini mereka banyak tersilap. Ataupun terlupa ataupun tersasul ya. So kalau tuan-tuan dan puan-puan nak berhati-hati, hati-hati di situ insya-Allah ya. Dan satu lagi tips tuan-tuan dan puan-puan saya just nak share. Kalau anda nak kuatkan lagi 3 baris ini, dapat pula kita sekarang ni dah banyak. Dah ada 9 baris kita dah hafal dah. So bila dah banyak tu kadang-kadang kita kelang kabut juga, betul tak? So macam mana cara untuk kita nak tetap ingat perkara ni? Tuan-tuan dan puan-puan cuba tambah extra effort. Itu cadangan saya ya. Maksudnya begini. Anda cuba baca ayat ni dalam waktu anda senggang pada urusan harian anda. Sebagai contoh lah. Anda bawa kereta ni, pukul 8 anda bawa kereta, pergi kerja. Waktu kerja tu ada traffic jam, betul tak? Waktu traffic jam tu cuba baca. It's okay, cuba baca. Boleh tuan-tuan dan puan. Kalau si rumah, ya, si rumah tengah berkebun ke, ataupun tengah siram bunga kat luar tu, cuba baca. Tengah masak pun cuba baca. Cuba cari waktu di mana kita boleh baca. Kita boleh baca. Dia akan menjadi satu tabiat yang sangat baik. Sebab kita akan baca ayat ni lebih daripada 50 kali sehari. Ya? Anda cuba cari waktu tu dan kemudiannya menjelang isyak jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, tasmik dengan saya. Dengan cara bagaimana? Anda baca, anda rakam bacaan anda. Lepas tu anda dengar kembali, anda berperanan sebagai ustaz atau ustazah. Check, be critical dengan bacaan sendiri. Tengok dari sudut fasahah, kefasihan, dari sudut panjang pendek betul ke tidak, dari sudut kualiti ingatan itu sendiri. Ada ke tidak tersilap, tergagap, tersasul. Selalunya kita tengok 3 benda ni. Tersilap, gagap ataupun tersyasul. Tengok ada ke tidak masalah. Kalau ada masalah tu berlaku, tandakan dalam Al-Quran, baca tempat problem tu lebih kurang 20-30 kali. InsyaAllah ingatannya akan menjadi lebih kuat. Sekian saja tuan-tuan dan puan-puan. Bertemu lagi esok. Kita akan tengok lagi sambungan baki ayatnya. Mudah-mudahan Allah SWT bantu kita along the journey insya-Allah ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, kata Allah SWT. Siapa yang bersungguh-sungguh, kami akan buka jalan. Buka semua blok semua kami buka. Kami bentangkan dia jalan yang cukup besar, highway, nak bagi mudah dia berlari insya-Allah ya. Kenapa? Wa innallaha lama'al muhsinin. Allah ni suka berkawan. Kalau istilah kita ya, suka berdamping, suka meraihkan orang-orang yang everyday mereka berfikir untuk how to upgrade myself. We are talking about growth mentality. Macam mana nak grow diri kita lebih baik daripada semalam. Maknanya kalau semalam dah hafal 6 baris, hari ni kita jadi 9 baris. Itu maksudnya grow mentality ya. Itu maksudnya orang muhsin, orang yang sentiasa nak buat lebih banyak amal-amal soleh dan amal-amal kebaikan. Sekian, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.